Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Yasin bermula ayat 51 hinggalah ayat 58. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baiklah sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bersama dengan seorang panel kesayangan ramai. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar ke? Segak, handsome. Cantik. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami semua pagi ini, dan kepada anda ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang ada Al-Quran, mungkin boleh kita ambil supaya kita lebih nampak perjalanan cerita dalam perbincangan pagi ini. Juga kepada anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa macam biasa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebarkan kepada orang lain. Jadi kita mulakan pagi ini dengan kita nak dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran surah Yasin bermula ayat 51 hinggalah ayat 58. Dipersilakan Datuk. Ya, terima kasih Hakim dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk seketika, iaitu tidur, dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Apa khabar ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, dan juga tidak lupa kepada pencinta-pencinta tafsir, khususnya pencinta Al-Quran. Semoga ibu ayah, para penonton sentiasa dalam lindungan kasih sayang Allah dan dinaungi Al-Quran Al-Karim di dunia maupun di akhirat. Amin. Hari ini kita nak membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan juga tafsir serta tadabbur dan mengambil beberapa pengajaran yang penting melalui ayat 51 hingga 58 surah Yasin. Adakah anda dah bersedia dengan mushaf? Ayo sama-sama dengan saya membaca ayat 51 hingga 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Silakan. Maksudnya, dan sudah tentu akan ditiupkan sangka kala menghidupkan orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Pada ketika itu, orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, "Aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelamin. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Terima kasih kepada Hakim yang telah membacakan terjemahan tafsir daripada Pimpinan Ar-Rahman. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, kembali kita dalam mentadabbur ayat-ayat ini. Dalam 8 ayat yang kita akan bincangkan, ada beberapa perkara yang mustahak untuk kita faham. Sebagai asas awal, kita letak dulu. Pertama sekali, Allah membicarakan mengenai perihal tiupan sangkakala. Yang pertama, kita tanya ini sangkakala yang pertama atau yang kedua? Kita akan bincang. Yang keduanya adalah perihal mengenai bangkit daripada kubur. Ini adalah satu jawapan apabila dulu masa yang mereka hidup di atas dunia ini menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka mati dan habis tutup buku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu marhalah yang mereka lalui atau peringkat-peringkat yang mereka lalui adalah salah satunya kubur. Daripada kubur mereka akan dibangkitkan ke mahsyar. Jadi proses itu adalah satu ketetapan dan tidak ada penafian. Quran membuktikan bahawa perkara itu akan berlaku. Namun, Hakim, garang bunyi. Garang betul bunyi pagi-pagi ni. Namun, ada di sana sekumpulan pengkaji ataupun sarjana yang berpendapat bahawa ayat ini bukti bahawa tak ada azab kubur. Sebab kita biasa dengar ada orang kata kubur tak ada azab, azab semua dekat akhirat. Dia jadikan ini ayat ni salah satu ayat yang menjadi hujah mereka bahawa azab kubur tak ada. Kita akan perjelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bagaimana agaknya tiupan sangkakala itu? Bila Allah beritahu dalam ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidatan, satu pekikan saja. Kita kata pekikan, tetapi dia adalah satu bunyi yang terlalu kuat. Kita biasa dengar kisah Nabi Musa alaihi salam, bagaimana Nabi Musa bawa Bani Israel ke Jabal Tur di Sina.
Bila sampai di situ ada bunyi yang datang sayhah ataupun sa'iqah, mereka semua rebah jatuh. Jadi bunyi ini dia boleh menjadikan orang pengsan, dia boleh menjadikan orang mati. Dia boleh jadikan orang pengsan, boleh jadikan orang mati. Sebab dia ada satu tahap yang manusia tak boleh dengar bunyi. Bunyi yang terlalu kuat. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah Allah masuk dalam peringkat, jadi dah bagi tahu dunia ini dah hancur dan kubur ini bagi mereka yang sudah mati awal, cerita kubur. Tapi kalau hari ditiupkan sangkakala baru mati, adalah tempoh yang ditetapkan. Maksudnya ada beberapa riwayat yang memberitahu berapakah tempoh di antara tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua. Jangan lupa tanya. Kalau takut saya lupa. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Kita semua tahu syurga itu adalah nikmat. Syurga itu adalah pemberian. Syurga itu adalah balasan. Syurga itu adalah tempat bersukaria. Syurga itu tidak ada sebarang kerugian bagi mereka yang masuk dalam syurga. Sebab tak ada orang pun tak nak masuk syurga. Betul. Kan tadi pun Ustaz tanya, makin nak masuk syurga tak? Nak. Laju jawab nak. Tak ada pula tanya, masuk syurga untuk apa? Betul. Orang tanya, nak kan? Jadi dalam syurga ni macam-macam nikmat. Nikmat yang dinamakan sebagai pasangan hidup, bidadari-bidadari. Dalam ayat ini, hum wa azwajuhum. Ini juga menjelaskan bagi persoalan yang sering ditimbulkan oleh orang perempuan. Kenapa bidadari? Bidadara mana? So ayat ini menjawab kepada soalan tu. Hum wa azwajuhum, pasangan. Mereka masing-masing akan ada pasangan. Yang berikutnya ayat yang perkara ke-6 adalah nikmat syurga yang lain ialah makanan yang disediakan. Kalau kita lihat Hakim dalam Quran ini, dia sering sebut buah-buahan. Kenapa, buah-buahan. Banyak sangat buah-buahan. Jadi kita akan lihat kenapa buah-buahan juga. Jadi kenapa buah-buahan yang di-highlight? Kenapa diangkat buah-buahan itu sebagai salah satu makanan dan hidangan? Ya, itu yang kita lihat. Tetapi yang kemuncaknya adalah bila nikmat itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan beri salam. Ucapkan ucapan salam sejahtera. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Masya-Allah. Jadi itu keseluruhan ataupun dari sudut gambaran. Sinopsis bagi 8 ayat yang kita akan bincangkan. Jadi kita lihat satu persatu. Boleh ke? Boleh, Datuk, kita silakan. Ayat 51. Sebelum kita nak pergi kepada tafsiran ayat 51 macam biasalah, Datuk, kita lihat seketika. Boleh ya? Boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan tentang surah Yasin bermula ayat 51 dan ayat 58 hingga ayat 58. Jadi kita nak buka pada pagi ini permulaan ayat 51. Silakan. Okey. Terima kasih Hakim kepada ibu ayah yang sedang mengikuti ini. Ayat 51. Ayat 51 Allah berfirman, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Pertama sekali ada perkataan nafakh, nufukh, nafkhu, nafakha. Nafakha ni tiup. Kalau tayar kereta pancit, dia kata unfukh. Unfukh. Kalau belum pun sama juga, unfukh. Nafakh maksudnya itu tiup. Nafakh. Wa nufikha fis sur, bila ditiupkan dalam trompet. Trompet kan? Kita pernah bincang dulu. Yang pegang trompet ini ataupun trompet ini di pangkal dia kecil, di hujung dia besar. Pernah tengok trompet tak? Pernah, Ustaz. Biasa kalau dulu-dulu dia punya nak tiup semboyan tu, dia punya trompet tu dibuat daripada tanduk kerbau. Kan? Dia pangkal dia kecil, di hujung dia besar, supaya bunyi itu keluar besar.
Kita pun biasa buat kan, gulung kertas. Kan? Cuba gulung kertas tu. Tengok. Gulung, dia pangkal dia. Okey. Tak jadi. Kau gulung tak jadi. Mes ni Ustaz gulung. Ni Ustaz. Bukan begitu. Okey. Dia gulung tu, dia mesti di bawah itu Kecil. dia jadi begini kan? Dia jadi begini. Okey. Dia macam bungkus kacang lah. Okey. Dia bawah tu jadi dah jadi lain. Okay? Dia jadi besar. Yang penting bawah kecil lah, Ustaz. Macam ni, macam ni. Ketan licin, Ustaz. Jadi ketan licin. Nampak? Dia atas dia besar kan? Yeah. Di sini. Bila tiup, bunyi dia keluar besar. Lebih besar. Cuma yang pegang trompet ni sekarang ni adalah malaikat yang bernama Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, hari mula-mula malaikat Israfil dijadikan, Allah dah bagi dekat tangan dia trompet. Tu, tiupan tu. Dan trompet itu sudah ada di mulut dia. Bersedia. Sudah bersedia. Dia sudah sedia. Tunggu. Tuhan perintahkan tiup-tiup. Ya. Sudah ada di mulut dia. Trompet itu. Jadi itu yang pertama. Jadi bunyi itu bukanlah seperti mana bunyi-bunyi horn yang biasa. Tidak. Ini bunyi yang luar biasa. Hakim boleh bayang tak? Pasti tak boleh bayang kan? Besar mana agaknya trompet di tangan malaikat Israfil? Masya Allah. Semua rebah jatuh ni, satu dunia ni, semua rebah. Malaysia, England ke, US ke, Canada tak ke, semua. Tak ada. Kata bukanlah tiup Malaysia je. Tak. Dia sekali tiup tu, boleh bayang tak besar, betapa besarnya tiupan yang akan berlaku dan betapa besarnya trompet yang ada di tangan malaikat. Fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Baik, ini tiupan yang keberapa? Ulama bincang ini adalah tiupan yang kedua. Ayat ini merujuk kepada tiupan yang kedua. Tiupan pertama adalah tiupan untuk rebah semua mati. Yang hidup semua akan mati. Seperti mana disebut dalam ayat ini dan disebut oleh para ulama bahawa tiupan pertama itu adalah tiupan untuk mematikan semua. Tiupan pertama. Seperti mana surah Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dalam surah Az-Zumar Allah beritahu apabila ditiupkan sangkakala maka rebah jatuhlah segala yang di langit dan di bumi. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan mati, yang hidup semua mati. Tiupan sangkakala kedua ini adalah tiupan untuk menghidupkan yang dah mati tadi. First tiup, semua mati. Second tiup, semua hidup balik. Hidup balik. Yang manusia inilah hidup balik. Semua hidup balik. Semua hidup balik tanpa ada pilihan. Boleh tak dia tak nak hidup? Tak boleh. Buat tegak. Jangan, aku tak nak hidup. Tak ada. Semua kena hidup. Semua kena hidup balik. Semua kena hidup balik. Pada masa itu, Allah Subhanahu fa'idahum minal ajdath. Apa makna ajdath? Ajdath adalah dari kubur. Dari kubur. Ajdath adalah kubur. Dia mufrad bunyi jadath. Jamak beli pula. Jamak dia bunyi ajdath. Kubur mereka. Tempat tinggal mereka. Ila rabbihim yansilun. Iaitu yansilun ini bagi ulama mentafsirkan yang sira'an. Bisur'ah. Ataupun dengan pantas. Tanpa bertangguh. Ila rabbihim fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Cuba pinjamkan mata ibu ayah. Tengok pada fa. Fa'idha. Fa. Dia mustahak tu nak tahu fa tu. Kan boleh je wa nufikha fis suri wa idahum minal ajdath. Boleh je wa idha ataupun wa nufikha fis suri idahum tanpa ada fa. Tapi kenapa ada fa? Kenapa ada fa? Mesti ada sebab. Jangan pula ada yang menjawab fa, ada fa. Ustaz, ini kan Allah Ta'ala berfirman macam tu. Ustaz tanya kenapa? Memang Allah dah sebut macam tu. Ustaz, kita ni orang Islam kena beriman. Saya beriman. Saya bukan. Kita nak bincang. Sebab bagi saya, tidak ada satu perkataan, tidak ada satu huruf dalam Al-Quran datang tanpa sebab. Masya Allah. Tanpa sebab, mustahil. Fa di situ mesti ada sebab. Kenapa ada fa? Bukan summa atau waw ataupun tanpa fa. Kenapa?
dia nak beritahu, Allah nak beritahu bahawa perkara itu berlaku ta'qiban wa sur'atan mutataliyah. Allah nak beritahu perkara itu berlaku pantas, tanpa bertangguh dan berurutan. Masya-Allah. Itu fa. Maksudnya, bila ditiup sangkakala, bukanlah hari ni tiup, minggu depan baru bangkit. Atau pagi tiup, petang baru bangkit. Atau pukul 9 tiup, pukul 10 baru bangkit. Tak ada. Tiup sekarang, bangkit sekarang. Tiup aja bangun. Dia tak ada tidur. Kejap lagi lah. Kan? Boleh tak bagi 10 minit? Boleh tak lagi? Tak ada. Terus bangun. Automatik. Sebab biologically-nya, maksud secara biologinya, mereka akan automatik akan respon bangun. Bangun keluar. Sebab ini adalah tiupan sangkakala. Ini adalah tiupan yang kedua untuk bangkitkan semua yang sudah ada dalam perut bumi. Yansilun, maksud dengan begitu pantas, tak bertangguh. Itu yang ayat yang pertama. Begitulah tadabbur ayat pertama. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bermaksud pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai, celakalah ke atas kami, celakanya kami. Siapakah yang bangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ada beberapa perkara yang menarik untuk kita kupas. Pertama sekali, kita biasa, bagi saya kan, Jumaat-Jumaat kita ni di masjid atau di surau atau ada majlis-majlis tertentu, nak pergi haji, nak pergi umrah, orang panggil baca Yasin. Betul. Kan? So Yasin ni kita biasa baca. Sampai sini kita tahu idenya adalah sakta. Betul Ustaz. Sakta maksudnya berhenti seketika tanpa putus nafas. Tanpa putus nafas. Saktuhul mukhtar duna tanaffusin. Maksudnya sakta berhenti tanpa putus nafas. Ya. Cuba Hakim bacakan. Saya nak dengar macam mana sakta tanpa putus nafas. Mungkin ibu ayah di rumah boleh dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Masya-Allah. Boleh Ustaz? Lantik imam tarawih dah ni. Alhamdulillah. So kita mesti dengar kan? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi saya suka lihat dari sudut intonasi tu. Ya. Bila kita berhenti, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. So bila hadza itu dia kasih tekan sikit suara. Tegas sikit, inilah nak beritahu kan. Siapa yang bangkitkan kami daripada kubur? Kami sengaja tidur kat kubur, bangkit. Siapa punya kerja? Kan? Inilah Tuhan janji. Nak bagi tahu macam tu. Kan? Hadza, kalau baca hadza, jadi dia nampak macam tak berapa nak serius sangat. Baik. Sakta ini adalah untuk memberitahu rehat seketika ataupun berhenti tanpa putus nafas. Marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. So dalam Quran ada 4 tempat sakta. Ada 4 tempat yang dibenarkan mengikut riwayat Hafs dan Asim. Baik. Kenapa ada sakta ni? Kenapa pula mesti ada sakta? Apa dia punya kaitan dengan tafsir? Sebab Allah nak beritahu ada 2 cerita dalam ayat ni. Pertama sekali bangkit daripada kubur, keduanya Allah beritahu yang bangkitkan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah bagi membenarkan apa yang diajak oleh Nabi dan Rasul. Dulu kan masih hidup di dunia, bila kata ingatlah ada akhirat, dia kata mana ada akhirat.
Siapa pernah pergi tengok akhirat? Tengok semua jadi tulang belulang dalam perut bumi. Kalau kita dah tanam, kita korek, tengok tulang dia ada, mana ada dalam tu ada kehidupan. Kan pertikaian itu banyak berlaku. Dan di antara perkara yang besar mereka ingkar ialah kebangkitan lah. Ya. Kalau semua orang beriman dengan adanya hari pembalasan, banyak benda selesai ke? Betul, setuju. Banyak benda selesai. Tapi disebabkan manusia tak berapa nak beriman dan dia nampak lambat lagi. Lambat lagi. Jadi dia rasalah mood dia tu happy good lucky. Happy good lucky. Jadi dia rasa seronok hidup dunia ni tanpa mempedulikan. Sebab yang ni lebih kepada golongan kufar yang mengingkari, menolak ajakan Rasul dan juga menolak ajakan janji-janji Nabi dan Rasul. Okey, baik Ustaz. Kalau saya boleh tanyakan satu soalan kepada Ustaz. Tadi kita ada bicarakan pada ayat pertama, iaitu akan ditiup sangkakala. Macam kita kat dunia, orang yang pekak, kalau dengar suatu pekikan pun dia tak akan dengar. Tapi bagaimana di hari kiamat, pekikan itu adakah akan sampai juga kepada orang yang pekak, Ustaz? Ya. Silakan. Sampai. Kepada mereka yang pekak pun sampai. Ya. Semua yang ada sampai. Dia pekikan itu datang sekali dengan wave. Masya Allah. Dia adalah wave kan, satu bentuk wave. Bunyi itu datang dengan wave. Satu gelombang yang besar yang menyebabkan semua orang rebah mati. Allahu Akbar. Baik, jadi sebab itulah kita hari ini kalau makin kita mengaji Al-Quran, makin kita akan faham tentang kesedaran iaitu selepas kematian. Baik, kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga ke saat ini. Saya tertarik untuk bertanya tentang satu soalan, iaitu kita tadi diberitakan, dibagi tahu oleh Ustaz akan ada tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Berapakah tempoh Ustaz antara sangkakala yang pertama dan kedua? Ya, terima kasih kepada ibu ayah. Tempoh di antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua seperti mana diriwayatkan dalam banyak beberapa riwayat, di antaranya yang diriwayatkan dari Al-Mubarak bin Fadalah bin Al-Hasan dari Anil Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nafqatain 40 sana. Di antara dua tiupan itu 40 tahun. Masya-Allah. So dah tiup sangkakala pertama dan tunggu tiupan sangkakala kedua. Kita lihat begini, kita susun betul-betul. Kita susun bahawa hidup ini kita semua akan mati. Betul. Semua akan mati. Sebelum ada kumpulan yang mati sebelum tiupan sangkakala, betul tak? Betul. Kita tak tahu adakah kita akan hidup sampai hari kiamat nanti tiupan sangkakala yang pertama tu. Jadi kita akan mati. Kita dah kumpulan pertama yang sudah mati. Kumpulan kedua adalah akan mati dengan tiupan sangkakala. Right? Tiupan sangkakala. Jadi yang dah mati awal, mereka sedang berada di alam barzakh. Betul. Mereka melalui soal jawab dalam kubur. Kalau baik, baiklah balasan mereka. Kalau buruk, mereka akan laluilah sebahagian azab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk mereka dalam kubur. Dan banyak hadis-hadis yang disebut, riwayat-riwayat yang sebut menyokong kepada beberapa ayat Al-Quran mengenai adanya azab kubur. Sebab ini mustahak untuk kita faham, ada kumpulan yang menafi adanya azab kubur. Baik. Jadi itu kumpulan pertama yang mati sebelum tiupan sangkakala. Ada kumpulan kedua akan mati selepas tiupan sangkakala. Betul tak? Jadi dua kumpulan sudah berjumpa. Iaitu yang mati sebelum tiupan sangkakala dan juga yang mati selepas disebabkan tiupan sangkakala. Betul? So kedua-dua kumpulan ni ada. Jadi tempoh daripada sangkakala yang pertama dan kedua 40 tahun. Masya-Allah. 40 tahun mengikut riwayat yang ada pada saya dan juga diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis yang muktabar. Ya. Dan 40 tahun tu Ustaz, apakah yang akan berlaku? Seksaan ataupun bagaimana, Datuk? Ya.
dia soal jawab. Ada juga yang melihat bahawa tempoh itu yang dia kata marqadina. Masa tempoh tu tempoh tak ada apa yang dikenakan ke atas mereka. Sebab itu mereka terkejut. Allah Akbar. Faham. Terkejut. Dia kata, hello, relax, kenapa pula tiup sangkakala ni? Betul. Sebab itu ayat ini memberitahu, bila kita combinekan, kita bawa ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak bahawa ayat Quran cerita mengenai mereka dibangkitkan daripada tempat tidur dan macam mereka terkejut. Kalau siapa kejut, kami tengah rehat-rehat ni, kami tengah. Biasalah Kim. Hakim tengah sedang rehat. Barangkali ini kemungkinan. Dia lalui seksaan yang mati tahun 1980 kan atau meninggal tahun 2000 contohnya kan banyak dosa. So dia setengah seksa. Bila tiup sangkakala pertama, dia take 5. Tak ada. So 40 tahun tu tak ada azab. Duduk. Tiba tiup. Kejut kan? Dan dia tahu bahawa tiupan sangkakala kedua itu akan dapat hukuman. So dia akan back to mahsyar. Sebab itu dia kata, siapa suruh tiup ni? Siapa punya kerja? Tapi ayat dia bunyi macam kasar sikit lah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejutkan kami? Siapa yang tiup ni? Kan? Kecelakaanlah ke atas kami. Mustahil lah Kim, kalau orang tu dalam kubur tu, dia telah mendapat beberapa nikmat. Kan? Dia nak mengungkap perkataan kecelakaan. Orang dah sedap kan, dapat nikmat. Macam nikmat, Allah majal qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Kan seronok-seronok dalam kubur. Takkan dia nak ungkapkan perkataan ini? Melainkan orang sebaliknya. Melainkan dia sudah sakit, diseksa, dia rehat kejap, ditiup, masa tu dia terkejut. Terkejut. Okey, baik Datuk. Kita dah membahaskan ayat 51-52. Kali ini kita nak beralih pula ke ayat 53. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Hakim pada Ibu Ayah. Ayat ke-53. Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Yang bermaksud hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja. Masya-Allah. Maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir. Muhdarun. Hadir. Kita pun sebut dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, hadir. Datang tak Kim? Hadir. Hadir. Bahasa Arab, hadir ni. Masya-Allah. Cuma kita sebut hadirlah, H-A-D-I-R. Tapi dalam bahasa Arab, hadir. Kan? Naam, hadir. Dia datang. Dan muhdarun ini, dia berhimpun ini bukan atas suka. Kan? Nak datang-datanglah, tak datang sudah. Ini bukan invitation. Ini bukan jemputan. Betul. Sila buat reservation. Kan? Dapat link, dapat reservation, tak ada. Betul. Kalau nak pergi, tak nak pergi, sudah. Ataupun malas nak pergi, tak confirm nak pergi, insya-Allah. Boleh kau cakap insya-Allah? Tak boleh. Kan? Lepas tiup sangkakala nak pergi berkumpul di padang mahsyar, jom berkumpul, insya-Allah nanti. Tak ada. Muhdarun, yang ni dia kata ghasban annak, secara paksa kita mesti kena pergi. So pada masa itu Allah beritahu pekikan yang sekali saja. Sebab itu beberapa ahli tafsir sebut in kana illa sayhatan wahidatan, yakni inna ba'thahum wa ihya'uhum kana bi sayhatin wahidatin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu menghidupkan mereka dan juga mematikan mereka cukuplah dengan pekikan yang satu bunyi pekikan saja yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Ayyatuhal 'idham al-baliyah wal awsal al-mutaqatta'a wa syu'ur al-mutamazzaqah. Inna Allah ya'murukum an tajtami'anna li faslil qada. Begitulah disebut oleh As-Sayuti bahawa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berbicara kepada tulang belulang, rambut, kulit yang sudah hancur lebur. Berhimpunlah kamu, kumpullah balik kamu, terbentuklah kamu kepada jasad yang asal untuk kamu dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So itu yang digambarkan melalui ayat ini. Tak ada siapa pun yang boleh terlepas daripada dibangkitkan melalui pekikan ini. Okey, Datuk, bila kita menyebut tentang pekikan yang disebut dalam ayat 53, ada satu soalan yang
ditanyakan oleh Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 53. Ayat ini menyatakan dengan satu teriakan, pekikan sahaja manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam sehingga kiamat akan dibangkitkan. Soalan saya, apakah signifikannya apabila Allah memberitahu kita bahawa dia hanya memerlukan satu kali bunyian saja untuk melakukan apa yang akal kita sukar untuk membayangkannya? Terima kasih Ustaz, terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Ya, terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak. Dia sebenarnya begini, bila kita baca surah Al-Fatihah, kan, kita ajak kejap, kita tengok balik. Ya. Dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Betul. Dalam riwayat lain dibaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki. Tadi Tuhan yang Maliki Yaumiddin yang memiliki. Satu lagi Maliki Yaumiddin yang menguasai. Yeah. Jadi Allah nak beritahu dialah penguasa, dialah pemilik. Satu. Keduanya, tiupan sangkakala ini dan juga pekikan-pekikan yang disebut dalam Al-Quran sebagai satu pekikan sudah cukup untuk merebahkan manusia, untuk mematikan manusia, terbangkitkan manusia. Sebenarnya Allah nak beritahu pada hari tersebut dialah yang berkuasa. Betul. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergambar di akal manusia. Boleh tak kita gambarkan bagaimana agaknya pekikan tersebut? Bagaimana agaknya bunyi tersebut bila menembusi telinga kita? Macam mana agaknya wave yang datang itu, gelombang yang datang? Kita tengok baru-baru dekat Hawaii. Ya. Kan? Habis daripada mana api itu datang? Padang jarak, padang terkukur. Binatang, kucing, anjing yang melata, yang berkaki 4, berkaki 2, manusia mati, bergelimpangan manusia mati. Siapa yang berkuasa? Allah. Kita ingatkan dunia maju dia ada teknologi, boleh bagi alert system atau dia boleh bagi satu notifikasi yang lebih awal bagi mengatasi bencana-bencana tersebut. Tapi siapa boleh atasi kekuasaan Allah? Kita pun pernah tengok beberapa movie orang buat kan, yang kononnya dunia ini akan kiamat, naik bahtera yang besar. Semua itu manusia boleh gambarkan, tapi barangkali mereka boleh agak kot dalam Quran ada apa. Kan? Sama juga dengan cerita Armageddon dulu. Kan menggambarkan untuk mengalihkan perhatian daripada bumi ini dihancur. Jadi semua ini manusia boleh tak elak? Bolehlah you buat cerita, kita boleh buat cerita, boleh buat andaian. Tetapi bila datang ketentuan Tuhan, tak ada siapa yang boleh elak. Itu yang Allah nak gambarkan. Daripada sekarang Allah mahu wujudnya rasa yakin yang tidak berbelah bagi. Ada rasa gerun kepada takdir Allah. Dan kita tahu bila-bila masa saja Tuhan boleh datangkan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi Allah nak beritahu daripada awal. Nak beritahu kekuasaan mutlak dia. Tak ada siapa yang boleh campur tangan, tak ada siapa yang boleh mengalih daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya berkaitan dengan tiupan sangkakala ini. Baik Ustaz, kita nak beralih pula ke ayat 54. Ada satu perkataan menarik, iaitu seseorang yang akan dianiaya. Mungkin ada tafsiran di sebalik ayat tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih Hakim, pada ibu ayah yang saya kasih sekalian. Allah berfirman, "Fal-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Jadi ayat seumpama ini banyak dalam Al-Quran. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah manusia menyangka mereka dijadikan sia-sia tanpa sebarang hukuman dan mereka tidak akan dikembalikan kepada kami? Ada juga ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom, balasannya pasti Tuhan akan datangkan. Begitu juga bagi mereka yang melakukan kejahatan, biarpun sebesar biji sawi, balasan pasti Allah akan datangkan. Jadi ayat ini juga memberi peringatan. Ayat seumpama ini banyak.
pertama sekali Allah nak beritahu dia adalah Tuhan yang tidak akan menganiaya siapa-siapa. Sebab ini mahkamah Tuhan. Ini bukan mahkamah manusia. Mahkamah manusia bergantung kepada evidence. Sehebat mana seorang peguam berbicara dan juga membuktikan bahawa klien dia tak salah. Betul. Kalau PP, public prosecutor, dia akan cuba buktikan bahawa orang itu salah. Dan peguam bila akan datang pula kata diri tak salah. So tengoklah evidence mana kuat, evidence mana tak kuat. Dan pembuktian berlaku. Ya kan? Akan berlaku trial dulu, kemudian lihat, kumpul, lepas tu tunggu hari judgement. Ini manusia punya cerita. Tapi Tuhan ini ada benda yang boleh sembunyi tak? Tak boleh. Ada dokumen yang boleh sembunyi. Ada bukti yang boleh sembunyi. Ada tak siapa-siapa di mahkamah Tuhan besok boleh mengalihkan, boleh memberi penyaksian tipu? Boleh? Tak boleh. Mana boleh dia cakap tipu? Dalam surah ni kan Allah Ta'ala beritahu, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangankan mulut, kaki, tangan semua bercakap beri saksi. Allahu Akbar. Kan, kalau dekat sini, betul kamu ambil rasuah? Kan tanya contoh kan? Betul kamu ambil rasuah? Tak ada. Yang Arif, saya tak ambil. Mulut cakap. Tapi dekat mahkamah, mulut sudah kunci. Betul kamu ambil? Tangan, mulut kalau ambil cakap tak, tangan kata, ya, tangan ni ambil. Laju tangan cakap. Kau nak lari mana? Betul. Nak lari mana cakap? Pada hari tersebut. Kan? Benar kamu pergi ke tempat ini untuk jumpa orang ni untuk runding projek. Mulut cakap tak ada. Kaki kata, ya betul, pergi. Kaki. Kaki tolong jawab. Jadi dia, Tuan punya badan ni kebingungan. Betul. Apa ni? Selama ni aku boleh kau tim dengan kau. Kaki boleh kau tim, dekat masyarakat tak boleh kau tim lah. Tak boleh lah. Sebab hari tersebut adalah hari pembalasan. Makhluk itu akan bercakap on behalf kebenaran. Kita boleh paksa tangan hari ini untuk mengambil, tapi dekat mahsyar besok kita tak boleh paksa tangan ini menipu. Betul. Setuju. So cakap mana? Itu yang dikatakan fala tuzlamu nafsun syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah nak beritahu pada hari ini tak ada seorang pun dianiaya. La tuzlamu nafsun. Tak ada seorang pun. Jadi kalau ayat ni Hakim lihat, seolah-olah Allah nak beritahu setiap individu. Kalau di padang mahsyar besok ada 10, ada 100 bilion manusia, 100 bilion itulah tak ada seorang pun akan dianiaya oleh Tuhan. Masya Allah. Tidak ada, tak ada. So Allah nak beritahu setiap individu, bukan secara kelompok, bukan secara grup. Ini bukan grup Jain. Tak secara individu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang telah kalian kerjakan. Baik Datuk, jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan tentang surah Yasin bermula ayat 51 hinggalah ayat 58, dan sekarang kita beralih ke ayat 55. Boleh Datuk? Dipersilakan. Saya bila tengok tafsir ayat 55 ni, 55 kan? Betul. Rasa macam, ya Allah, seronoknya. Kan? Tadi Allah dah beritahu daripada ayat 51, 52, 53, 54 perihal tiupan sangkakala, semua akan bangkit. Bila bangkit ada yang menjerit pula, siapa yang kejutkan dia. Kemudian Allah nak beritahu dialah berkuasa, no excuse, tak ada siapa pun boleh beri pengecualian pada tersebut. Dan Allah beritahu, aku takkan zalimi siapa-siapa, setiap seorang akan diadili dengan seadil-adilnya. Masya Allah. Dah selesai, dah beri hukuman. Yang sekarang Allah cerita dulu ahli syurga. Masya Allah. Allah cerita dulu ahli syurga. Bisyarah. Wa basyiril mu'minin. Bagilah berita gembira kepada orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salih. Allah Subhanahu wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah nak beritahu berita gembira kepada ahli syurga yang beriman, beramal soleh, yang telah bersusah payah, yang telah bermujahadah, yang telah berkorban masa, wang, ringgit dan pelbagai kesukaan duniawi demi memberi keutamaan untuk akhirat. Dia dalam sibuk, dia tak tinggalkan Tuhan. Dalam sibuk, dalam kekayaan, dia tak tinggalkan zakat. Dalam kaya, dalam senang macam mana pun, dia mesti ingat orang susah.
Jadi hidup dia tu masjid tidak terpisah, Quran tidak terpisah, amal soleh, kerja keras. Jadi dia ni seorang yang baik. Dia ada complete package. So orang ini ashabul jannah. Dia tak ada dah dosa dengan orang, tak ada dosa dengan Tuhan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Pertama sekali perkataan ashab. Apa yang kita rasa? Ibu, ayah, kat rumah apa yang kita rasa? Bila sebut inna ashabal jannah, oh ahli syurga. Cuba kita bayangkan, kitalah orangnya. Masya-Allah. Amin. Cuba bayangkan. Inna ashab mana? Sahib. Sahabat kita panggil sahib, maksudnya pemilik atau penghuni. Dia bila kata ashabul jannah, dia nak menggambarkan you own. Awak memiliki. Masya-Allah. Kalau saya pergi rumah hakim, saya tetamu. Betul. Kan? Tengok dah sejam, 2 jam, hakim boleh tengok jam. Bila balik. Tengok tu. Tak contoh. Ya. Dah. Tengok jam, tengok. 3 kali hidang air dah, tak balik-balik lagi kan. Bila nak balik. Contoh, kita ada kerja lain. Jadi, nak beritahu ashab, nak beritahu dia adalah sebahagian daripada owner. Masya-Allah. Jadi ashab, dia miliki. Sebab apa dia miliki dan dia boleh bebas dalam syurga. Bebas dalam syurga. Menikmati segala pemberian-pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh jumpa orang. Kim, masuk syurga, Kim. Inna ashabal jannatil yawma, pada hari dia masuk syurga itu, fi syughulin fakihun. Pertama sekali syughul, keduanya fakihun. Syughul, sibuk. New place, new environment, new friends. Kan? Semua baru, Kim. Betul tak? Yeah. Hakim masuk ke dalam sebuah istana. Ini pertama kali masuk istana, contoh. Masuk. Lampu lain. Oh, tengok kan? Tengok. Suasana. Tengok kan? Kim. Belik sana, belik sini. Ini bukan tetamu tau. Yours. You punya. Jadi you sibuk tak? Sibuk. Betul. Sibuk tengok bilik, sibuk tengok katil, sibuk tengok itu, sibuk tengok ini. Dalam sibuk-sibuk tu ulama sebut, dia sibuk juga dengan bidadari. Masya-Allah. Kan? Bidadari pula berlagi-lagi datang terpa hakim. Seronok tak, Kim? Seronok. Jangan tanya. Lain macam orang seronok. Jadi, keindahan syurga Allah nak beritahu. Fi syughulin fakihun. Masya-Allah. Kemudian fakihun, mereka sibuk dalam menikmati pelbagai dalam syurga itu. Sebab itu di antara perkara yang disebut oleh Ibnu Abbas ialah fi iftidadil abkar. Dia seronok dengan anak-anak dara, bidadari-bidadari. Sebab bidadari yang datang itu adalah bidadari yang fresh untuk ahli syurga. Masya-Allah. Dia fresh. Dia tidak pernah disentuh oleh nyamuk, dia tak pernah digigit oleh pacat, dia tak pernah disentuh apa-apa pun, Kim. Kan? Tak ngantuk lah, Ustaz. Bukan, maksudnya saya nak beritahu, bidadari itu bila hakim sentuh, hakim orang pertama sentuh dia. Masya-Allah. Pertama kali manusia sentuh bidadari. Bidadari itu memang ada dalam syurga. Bila nak sentuh, you adalah orang pertama akan sentuh. Masya-Allah. Masya-Allah, Kim. Masya-Allah. Masya-Allah. Kali ni. Apa dia? Mengalir mata. Ya, Tuhan nak janji Tuhan tu betapa hebat. Ya, ada juga riwayat saya baca bidadari dalam syurga ni dia telan air liur pun macam nampak. Masya-Allah. Saya kata, melampau sangat. Kau nak gambarkan bidadari air liur. Ingatkan dia dah macam kristal pula kan. Lagi orang. Betul. Jadi nak beritahu matanya, rupa parasnya, ya Masya-Allah, Masya-Allah. Anak dara sepanjang zaman. Tak tua. Dia sepanjang zaman. Sepanjang itulah dia tidak tua, dia tak makan usia, dia tak jadi tidak ditelan usia lah, maksud dia akan dara. Anak dara sepanjang masa. Fakihun. Makan makanan dalam syurga. Fakih, perkataan fakih ni buah lah. Dia ada fakih, fakihatun, dia ada fawakihah. Dia ada fakihah dan fawakihah. Dia ada buah-buahan,
dan juga ada buah-buahan campur dengan sayur-sayuran. Sebab ada buah-buahan yang namanya buah-buahan saja. Hakim, cuba namakan buah. Buah durian, tapi buah rambutan, buah manggis, buah langsat, laici, buah mata kucing, mangga, apa lagi? Ciku. Nangka. Kan? So, buah-buahan. Tapi ada juga buah-buahan yang kategori sayur-sayuran. Tomato buah. Ya. Apa ni, apa nama tu, cucumber, apa dipanggil? Timun. Oh, timun, sorry ya. Just back, baru balik dari London. Jadi timun, sayur. Timun tu kita kata sayur, tapi di kategori buah-buahan. Jadi yang tu juga termasuk dalam hidangan buah-buahan. Jadi fakihun, maksudnya, kalau saya kata dia ni seorang yang fakih, seorang yang sangat-sangat memakan buah, ataupun saya macam mana fakihun ni, kalau bahasa Arab saya faham, tapi nak terjemahkan kalimah perkataan yang tepat, dia ni orang buah-buahan lah. Senang cerita, dia ni orang buah. Orang buah, maksudnya tak lekang buah daripada diri dia. Sebab buah dalam syurga ni tak macam buah kat Malaysia, tak macam buah dekat pasar. Kan disimpan dalam peti sejuk, lepas tu kikis, ada pula lapisan lilin lah, apalah. Nak beritahu, nak tahan lama, simpan lama buah-buahan. Tak. Buah situ makan ranum, manis, sedap, enak. Tidak pernah dirasai seenak itu buah-buahannya. Jadi kita akan sibuk makan buah-buahan. Tapi ada kan, saya tengok dekat Jepun ni, ada buah temikai sampai harga beribu-riban. Kan? Kalau orang makan steak ni cerita steak pula pun beribu-ribu juga. Kalau yang wagyu dah apa benda kan. Bukan wagyu kan. Tapi saya sebut buah-buahan. Buah-buahan yang fresh, yang menjadi hidangan. Dan buah-buahan ini juga akan menjadikan Hakim sentiasa nampak muda dan cantik, bertenaga dan juga handsome. Amin. Kan? Jadi kuranglah makan makanan yang kolesterol tadi tu. Jadi buah-buahan, kan? Buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu. Semoga kita semua dapat jadi ahli syurga. Amin, amin. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Amin. Amin ya Rabb. Itu ayat bagi ayat ke-55. Okey, kita nak mengambil soalan, tapi kita di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang sudah kita bicarakan, bermula ayat 51 hinggalah ayat 55. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan kita amal, kemudian kita sebarkan pula kepada mereka yang lain. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekanlah butang like, komen dan share. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang lain juga. Kita beralih ke ayat 56. Kalau boleh saya bacakan dahulu terjemahannya. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelamin. Jadi apakah tafsir di sebalik ayat ini, Datuk? Silakan. Ya, terima kasih Hakim. Kepada ibu ayah yang setia bersama kami di TV9 untuk sambung 3 ayat lagi bagi kita tamatkan pengajian 8 ayat. Tak sempurna rasanya, cerita dah bangkit daripada kubur, dah bangkit daripada lepas tiap sangkakala, kan baru cerita syok, cerita bidadari. Kita kena habiskan jugalah cerita bidadari dan juga nikmat-nikmat dalam syurga secara khususnya. Dan ada nikmat besar yang kita akan sampai kejap lagi. Baik, ayat ke-56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Yang bermaksud mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelamin. Ada beberapa perkara saya nak tanya ibu ayah di rumah, apa maksud berteleku tadi tu? Kan, berteleku. Dan setelah Allah beritahu dalam ayat 55,
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di antara kesibukan ahli syurga ialah sibuk dengan pasangan masing-masing. Selain daripada menikmati hidangan-hidangan yang enak lagi lazat dalam syurga. Dan Allah sambungkan balik hum tadi tu, mereka tu siapa? Mereka yang sudah jadi ashabul jannah. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Baik, bila sebut pasangan ini, di awal-awal tadi kalau ingat, saya ada utarakan satu persoalan bahawa orang perempuan bila dengar perkataan bidadari, dia rasa terkilan. Kenapa tak ada bidadara? Dia pun nak pasangan juga. Sebab itu dalam Quran kalau kita baca azwaj, perkataan azwaj. Baik, Hakim belajar bahasa Arab dulu kan? Belajar Hakim. Kalau suami dalam bahasa Arab zaujun. Kalau isteri zaujatun. Tapi dalam bahasa Arab fusha, pasangan sama ada isteri ataupun suami, zauj. Hadihi zauji. Hadihi zauji, hadha zauji. Boleh. Perkataan zauj itu maksudnya pasangan. Cuma bila nak di muannas dan muzakkar, nak di female ataupun nak male, maka diletaklah ta marbuta. Zaujatun. Jadi female. Kalau zauj jadi male. Suami. Jadi suami. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menggunakan kalimah yang sama. Contoh, qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujuka. Dia tak kata zaujatuka. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka, dan pasangan kau. Jadi pasangan dalam Al-Quran boleh jadi lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. Jadi di sini bila Allah Subhanahu wa taala beritahu hum wa azwajuhum, pasangan mereka. Jadi maksudnya kalau ibu besok masuk syurga, kalau perempuan masuk Kak Jah, Kak Su, Kak Ti, Kak Ngah, ya, kat rumah tu, kalau masuk syurga besok, pasangan-pasangan bidadara sudah ada lah. Ini ayat dia. Jangan risaulah. Jangan tanya lagi lah, mana bidadara. Tiap hari tanya itulah soalan. Baru senyum balik Ustaz. Baru senyum balik. Senyum dah lebar dah. Tadi sedih mendengar. Tadi abang yang senyum. Kan sibuk dengan bidadari kejar. Kan dia tengok isteri kan. Dekat syurga lepas bidadari kejar abang. Jadi sekarang ayat ini beritahu masing-masing ada pasangan. Kalau abang besok sibuk dengan bidadari dalam syurga, kakak pun sibuk dengan bidadara dalam syurga. Pasangan masing-masing. Betul tak? Dah lah dapat pasangan masing-masing. Fi zilalin. Fi zilal. Di bawah limbungan, naungan, teduhan. Kan? Ada lampu di bawah teduhan. Sedangkan syurga itu tak ada panas, tak ada sejuk. Tapi masih ada teduhan. Maksud teduhan apa, Kim? Fi zilal. Fi ghurafin minadh zulal. Bilik-bilik yang ada macam nak kata macam mana, nak macam ada teduhan. Maksudnya apa, Game? Bumbung ke? Maksudnya apa, Game? Maksudnya privacy. Okey. Faham. Bila Hakim dengan bidadari tengah suap makanan ke, amin lah, Game. Amin. Dari tadi Ustaz tak dengar bila sebut Hakim, tak sebut amin pun. Amin dalam sebut hati, Ustaz. Alhamdulillah. Tak boleh. Kena sebut baru jadi semangat sikit. Amin. Jadi privacy lah, Game. Betul. Bila ada limbungan, ada teduhan, ada hadangan. Jadi ada privacy. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. 'Alal araiki muttaqiun. Tadi kita sebut sambil duduk berteleku di atas pelamin. Okey, Kak Su tahu tak apa itu berteleku di atas pelamin? Duduk beristirahat. Beristirahat. Kalau tengok Maharaja dalam cerita-cerita lama kan. Dah singgah sana Maharaja ni, dia macam kursi dia tu kursi yang panjang, di hujung tak ada bantal. Bawah hujung ni kecil, di situ besar sikit. Saya lupa pula nak ambil gambar, nak share untuk dapat gambaran sebenarnya. Jadi ada kursi duduk, dia duduk macam ni. Kan? Duduk letak tangan. Faham.
tak sangat macam ni. Itu hanya maharaja saja. Kita sibuk kan, tak ada masa nak duduk macam tu. Betul. Kalau kita duduk macam tu, kata tak ada kerja. Kan? Ini dalam syurga orang duduk relax. Itu maksudnya fully sponsored dan juga semua itu di bawah kategori nikmat dan rehat, istirahat. Sebab itu untuk orang Islam, dunia ini tempat kita berusaha, bercucuk tanam dan juga berusaha sungguh-sungguh. Tempat kita menunjukkan ketaatan, kepatuhan pada Allah dan bukannya penjara. Kan? Di syurga besok barulah kita akan tuai hasil. Tapi bagi orang yang tidak beriman, pilihan dia nak jadikan dunia ini sebagai syurga. Dekat akhirat besok dia dalam siksaan. So buat pilihan. Ini sementara. Berapa tahun umur? 60, 70, 80, 90. Tapi dekat syurga kekal abadi, abadan abadah. Amin. Kan? So azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Jadi itulah gambaran. Maksudnya mereka duduk beristirahat dengan lambung kanan. Kalau pergi negara Arab biasa, kalau negara Arab kita pergi kan, biasa Arab dia jarang letak cushion yang sofa set ataupun yang kayu jati bagai kan. Dia biasa letak kat bawah. Ya, betul. Biasa share tu duduk sengit macam ni, minum kopi kan. Steady. Itu alal araik. Masya-Allah. Ya, itu di antara gambaran nikmat syurga. Masya-Allah. Semoga kita semua jadi ahli syurga. Amin. Okey Datuk, bila kita sebut tentang mereka dengan pasangan-pasangan mereka, kadang-kadang ada orang tanya, macam mana pula dengan orang yang tidak berpasangan? Dan bila kita tanya kenapa kau tak nak berkahwin, relax lah, nanti dekat syurga adalah pasangan untuk aku. Jadi bagaimana dengan mereka ataupun golongan ini, Datuk? Ya, dia tak berapa tepat. Nak kata salah, sebab ada je ulama-ulama besar pun tidak kahwin. Ya. Syekh Anwar Shankiti pun tak kahwin, ulama besar. Bila tanya kenapa tak kahwin, aku tak kahwin sebab kalau aku kahwin, aku takut aku hilang perhatian aku pada ibu. Masya-Allah. So dia ada alasan, dia kata dia nak fully dia nak beri betul-betul perhatian kepada ibu, buat kebajikan, menjaga ibu dia. Jadi dia tak mau kahwin. Itu alasan dia. Imam Nawawi pun tidak kahwin. Bila tanya kenapa, masyghul fi talabil ilm wa ta'lifil kitab wa ta'limil ilm. Jadi Imam Nawawi tidak kahwin juga sebab sibuk dengan belajar, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan menulis kitab. So ada ulama yang begitu. Jadi saya tak katalah salah, tetapi kalau ada orang bagi alasan ini alasannya, alasan maksud dia macam Hakim sebut tadi, dia tak nak kahwin lah kat dunia ni sebab dia punya pasangan sudah ada ke akhirat. Jadi dia salah sebab dia tidak melalui ujian yang sepenuhnya. Tak sama lah. Ya, betul. Kita yang kahwin, dapat anak, menguruskan anak-anak, menguruskan isteri, menguruskan rumah tangga, pendidikan anak, bukankah itu semua amal soleh? Betul. Bukankah itu semua satu usaha yang kita lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Hakim, benda yang paling mustahak kita kena faham, manusia ini adalah khalifah. Bila sampai umur 25, 26, 27, itu adalah umur bukan duduk di bawah ketiak ibu atau ayah. Itu adalah umur kita kena develop kita punya territory, kita punya kehidupan. Jadi sebagai seorang suami, ada anak, so baru kita nampak tanggungjawab sebagai seorang lelaki menguruskan sebuah kelompok kecil, iaitu isteri dan anak-anak. Itu yang paling mustahil. Nak tengok kita ni sejauh mana kita boleh develop benda tu. Barulah kita nampak hebat ataupun tidak. Saya taklah kata yang tak berumah tangga tu tak hebat, tapi nak beritahu ini proses kematangan. Kan itu daripada baby, daripada jadi sekolah rendah, sekolah menengah, jadi masuk universiti, keluar ada kerja, duit ada, takkan untuk tak ada apa-apa tanggungjawab. Betul. So you have to take the responsibility. Sebab Allah jadikan masing-masing ada tanggungjawab. Baik, jadi kepada abang-abang yang belum kahwin, pergilah kahwin. Kalau dah kahwin, tanyalah Datuk macam mana ya. Abang-abang. Baik Datuk, kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, banyak ilmu yang kita dapat. Jangan lupa kita amal dan kita sebar dalam kehidupan. Tinggal lagi 2 ayat, iaitu 57 dan 58. Saya bacakan terlebih dahulu terjemahannya. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Yang terakhir, mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Subhanallah. Silakan Datuk. Ya. Terima kasih Hakim. Kita terus kepada ayat yang lahum fiha fakihatun walahum ma yaddaun salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan. Kembali balik cerita buah-buahan, lahum fiha fakihatun walahum ma yaddaun. Ulama sebut ada buah-buahan yang mereka dapat memang sudah sedia ada. Fakihah, tengok kanan buah, kiri buah, depan banyak buah-buahan. Rimbunan buah kan, semua dalam keadaan ranum. Kan? Boleh makan anytime. Masya-Allah. Dalam masa yang sama juga walahum mayaddaun. Ulama sebut dan apa-apa yang mereka minta pula. Akhirnya tengok kanan, kiri, tengok depan. Buah tu tak adalah. Buah apa? Buah tu, buah apa? Buah dokong. Anak buah dokong pula. Yang tak ada. Walahum ma yaddaun. Dan apa saja mereka kehendaki. Kan? Apa lagi buah Hakim nak tengok dalam syurga? Tengok macam buah, nak buah ciku. Contohnya kan, buah ciku. Dan syurga tak ada buah ciku. Datang. Kalau tidak, kata, ada dokong tak? Tanya kan? Tak ada. Takut Hakim komen pula, apa punya syurga dokong pun tak ada. Betul. Sebab itu Quran beritahu, walahum ma yaddaun. Apa nak bagi tahu aja. Ini bukan restoran 5 star 7 star. Ada benda yang ada, kita kadang pergi kedai kan, tengok menu tengok. Ni dek apa ni holik dek, holik panas. Tak ada bang. Tak ada. Milo panas? Tak ada bang. Teh tarik pun tak ada. Air apa yang kau ada? Air panas tak ada bang, dia kata. Air panas tak ada. Cakap dia awal-awal lah. Apa yang ada, apa yang tak ada. Senang Pak Cina order. Tapi ini bukan main order. Ini main memang perkara itu tunggu nak apa. Masya Allah. Walahum ma yaddaun. Kalau lepas ni tak nak juga syurga, saya tak tahulah. Kalau tak nak juga, tidak juga teridam untuk masuk syurga. Tidak terngiang-ngiang di telinga. Syurga. Tak tahulah saya. Kan? Ini bukan mitos. Ini reality. Bukan cerita dongeng, cerita kubur berasap. Ini bukan mitos, ini bukan cerita rekaan. Ini adalah cerita, ini adalah kebenaran yang Tuhan beritahu kepada manusia. Sebab itu yad'una yasihhu an yakuna min ad-du'a bi makna talab, kama yasihhu an yakuna min ad-du'a bi makna at-tamanni. Dia sama ada dua, Kim. Ulama sebut, di antara yang disebut oleh As-Sayuti ialah dia pertama sekali ada benda kita nak, kita akan minta. Betul lagi? Ya. Betul. Kan? Contoh Hakim, saya sebenarnya kalau boleh saya nak buah mata kucing. Contoh. Kan? Itu Hakim sebut. Ada juga kalau sebut, ya kan nak mata kucing kan? Kejap. Tak jauh, kita pergi beli kejap. Kita pergi beli. Ada juga buah yang Hakim tengok tak ada tapi Hakim tak cakap pun. Baik. Faham. Tak cakap pun. Tengok je lah. Tengok, Hakim tengok, buah ada. Tapi ada benda yang Hakim nak makan lah, buah tu tak ada. Dan senyap. Dalam hati. Kalau ada buah tu kan sedap. Hakim dapat. Masya Allah. Yang diminta melalui lisan dapat, yang terlintas kalau ada, kalau dapat pun dapat. Dapat. Masya Allah. Berapa lama dah Hakim nak makan musangking contohnya kan? Teridam atau musangking masih lagi boleh belilah. Kalau musim dia tengah banyak, RM30 kan. Yang grade B bolehlah beli kan. Tapi yang black tone, yang harga kayangan ni kan, tak mampu nak beli. Tengok aje lah kan. Bila lah agaknya dapat makan. Betul tak Kim? Betul. Kan? Apalah orang kata mahal sangat ni, sekilo sampai beratus-ratus ni kan. Kayangan betul buah ni, bila lah boleh dapat makan. Tapi kat syurga tak ada Kim. Hakim teringin nak makan Tuhan bagi Kim. Allah Akbar. Hada ma wa'adar rahman. Tuhan yang pemurah. Hakim nak apa cakap aja. Sama ada Hakim cakap ataupun terlintas. Kalau dapat macam tu. Dia yang terlintas pun dapat. Apatah lagi kalau diminta. Dan minta dalam bentuk permohonan lah. Dia bukan dekat syurga tu kata, siapa di sana? Tak ada.
mungkin bidadari datang, tanya nak buah apa. Budak-budak yang berkeliaran dalam situ, yang berlari-lari dengan girang gembira ni kan. Yang riang gembira ni, yang berlari-lari dengan bawa hidangan buah-buahan. Ya Allah, seronoknya syurga. Sebab itu saya heran kalau orang tak suka budak. Kan? Budak menangis dia buat muka ketat. Budak lompat sana lompat sini dia buat rimas. Budak kot. Betul. Saya kalau budak berlari berguling minta itu ambil tu, bagi saya normal budak. Yang saya pelik orang tu. Kalau orang bapak budak. Betul tak, Kim? Betul. Budak biasa. Hakim ada anak berapa orang? Nak masuk 3 Ustaz. Nak masuk 3. Yang sulung 3 tahun. 3 tahun. Itu tengah buas tu. Bukan minta maaf lah. Itu tengah apa? Tengah aktif. Tengah aktif. Dia panjat situ, panjat sini kan. Betul. Kita jagalah. Ada orang kalau kadang-kadang ada ibu ayah segan nak bawa budak-budak ni pergi rumah orang, betul tak? Betul. Tak dia pergi sebab anak saya tu duduk diam. Dan adalah rumah orang dia bawa tu, orang tu buat muka ketat-ketat pula. Tengok anak dia lagi situ, tengok anak dia lagi sini kan jatuh pasu aku, kan jatuh. Dek, macam tu kan. Bagi saya suka budak-budak. Berlarilah, lompatlah, buatlah apa nak buat. Sebab dia budak. Budak-budak ni lah yang menggembirakan kita. Budak-budak inilah yang menghiasi syurga. Syurga ini tidak akan indah tanpa budak-budak. Percayalah cakap saya. Masya Allah. Tidak akan indah syurga tanpa kanak-kanak. Yang Allah ambil mereka masa kecil-kecil, umur kecil kan, semua itu akan duduk dalam syurga. Dengan pakaian indah-indah, berlari-lagi. Benda yang di antara benda yang saya suka, Kim, bila dia duduk kawan-kawan budak-budak ni kan, budak kecil kan, dia suka dia gelak. Saya suka dia gelak kan. Dia gelak apa benda dia gelak tak tahu. Tapi riang-riang dia main tu, dia jadi salah satu benda yang menghiburkan. Setuju. Kalau dia dengan rimas, saya tak tahu. You ada problem lah kalau you rasa ada budak-budak ni rasa macam rimas-rimas ni. Jadi, baik. Ayat yang ke-58, Kim. Ini yang kemuncak. Salamun qawlam min rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Kathir bahawa idza sallama alaihimur rabbur rahim hasalat lahumus salamatu tamma min jami'il wujuh. Bila Allah yang bagi salam, assalamu alaikum, maka mereka telah beroleh pelbagai nikmat kurnia daripada setiap sudut, setiap ruang. Masya Allah. Maksudnya itulah kemuncak nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hasalat lahumut tahiyyah, mereka telah beroleh ucapan selamat datang allati la tahiyyata a'la minha. Sesungguhnya tidak ada satu ucapan salam sejahtera yang lebih tinggi daripada salam sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan kepada penghuni syurga. Wala na'ima mithlahu, biarpun sebelum itu Allah sebut ada bidadari, ada buah-buahan, ada macam-macam nikmat duduk di atas singgasana dan sebagai macam-macam Allah beritahu pelbagai nikmat, tapi nikmat Allah yang beri salam tidak ada tandingnya. Betul. Kan? Fama dhannuka bi tahiyatil malikil muluk. Contoh tiba-tiba kan PM kirim salam. Allahu akbar. Satu penghormatan. PM kirim salam kan. Kan? Okay. Saya Allah kirim salam. Kan? Punyalah seronok. Setuju. Itu baru pemerintah. Masya Allah. Itu baru orang yang berjawatan dan juga pemerintah ataupun orang yang ada pangkat jawatan besar. Ini pula Tuhan pemilik semua manusia, semua makhluk ni bagi salam. Betapa hebatnya pada hari tersebut. Masya Allah, satu penghormatan. Malikul Muluk Rauf Rahim li ahli dari karamati alladhi ahalla alaihim ridwanuhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan ke atas mereka keredaannya yang mutlak. Fala yaskhutu alaihim abada. Daripada situ kita tahu tidak ada sebarang kemurkaan selepas itu. Falaula anna Allah Ta'ala qaddara alla yamutu aw tazulu qulubuhum an amakiniha minal farhi wal bahjati was surur. Sekiranya mereka tidak mati, mereka juga tidak akan merasakan perkara-perkara ini. Jadi Allah datangkan itu sebagai salah satu penghormatan kepada penghuni syurga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Selepas itu tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sebagai kesimpulan, 3 perkara penting sepanjang perbincangan kita pagi ini. Silakan Datuk. Terima kasih Hakim, para penonton yang saya kasih sekalian.
Tiga perkara yang dapat kita simpulkan. Pertama sekali, kita mesti beriman bahawa tiupan sangkakala, mati dan akan dibangkitkan itu adalah satu yang benar. Betul. Yang keduanya, nikmat-nikmat syurga yang Tuhan janjikan itu tidak ada tolak bandingnya. Yang ketiganya, bahawa yakinlah bahawa yang ketiga adalah ucapan salam sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala adalah satu penghormatan yang mutlak, tidak ada penghormatan yang lebih atas daripada itu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga yang mendapat sambutan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, bagi menjemput barakah, Datuk, doa ringkas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma anta fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh barakah ini, setelah kami membaca ayat-ayat suci-Mu, setelah kami memerhatikan dan meneliti maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, kami beriman dengan firman-Mu, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjadi seorang Muslim yang baik, membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Kau jauhkan hati kami daripada Al-Quran. Jadikanlah kami insan-insan yang sentiasa mencintakan Al-Quran. Kami yakin, ya Allah, dengan Al-Quran kami dapat merubah kehidupan kami dan dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya sebagai umat yang menjulang dan mengangkat ajaran Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk atas perkongsian. Terima kasih juga kepada sedang penonton atas tontonan. Akhir kata, baju batik bahannya lama, baru dicuci tengah telaga. Berbuat baik sesuai agama, kelak jadi penghuni syurga. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah.